Dewan Negara luluskan usul rancangan Malaysia ke-12. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Kementerian Kesihatan mengambil pendekatan tidak membenarkan kebebasan tertentu dinikmati individu yang lengkap divaksin terhadap kumpulan anti-vaksin. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menegaskan kebebasan yang disekat itu hanya dituju terhadap individu yang enggan menerima vaksin COVID-19. Jelasnya terdapat dua kumpulan yang harus dibezakan, iaitu mereka yang tidak boleh menerima vaksin disebabkan masalah kesihatan dan individu yang enggan menerima vaksin. Dimaksudkan di sini bukan kita kerajaan Tan Sri Yang Di-Pertua yang menyusahkan mereka, tetapi sebenarnya pilihan mereka yang menyusahkan mereka sendiri, iaitu mereka tidak mengambil vaksin, enggan menerima vaksin, tidak ingin mendengar hujah saintifik dan akhirnya tidak akan mendapat kebebasan yang sama seperti rakyat dan penduduk yang telah menerima vaksin. Dan kita akan teruskan pendekatan ini dan saya telah galakkan supaya ada sekatan di peringkat sektor. Maksudnya sektor perkhidmatan awam, sektor swasta dan sebagainya sebelum kita memikirkan langkah yang lebih menyeluruh seperti mewajibkan dari segi undang-undang untuk menerima vaksin. Ketika menggulung perbahasan rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 peringkat kementerian, beliau berharap dengan adanya sekatan kebebasan itu, ia merupakan kaedah lebih berhemah daripada kerajaan meletakkan undang-undang memaksa kumpulan terbabit mengambil vaksin. Saya ingin melaporkan bahawa lebih daripada 95% daripada penduduk dewasa Malaysia telah sekurang-kurangnya dapat dos yang pertama. Maksudnya jumlah yang enggan menerima vaksin ini sangat kecil. Namun demikian kita akan terus pujuk mereka untuk mendapat vaksinasi. Beliau berkata demikian ketika memberi penjelasan kepada celahan Senator Datuk Razali Idris yang mahu tahu cara berhemah digunakan kerajaan berdepan kumpulan anti-vaksin. Kementerian Perpaduan Negara menyediakan 4 gerak kerja khusus bagi meningkatkan kesejahteraan dan tahap kesihatan komuniti keluarga Malaysia ketika memasuki fasa endemik. Menterinya Datuk Halimah Muhammad Siddiq memberitahu keempat-empat gerak kerja berkenaan mempunyai fungsi dan peranan masing-masing menerusi KRT. Ini adalah untuk menentukan Tan Sri Yang Di-Pertua fokus kepada KRT itu akan berjalan dengan teratur, kemas dan tersusun. Bukan secara ad hoc, tapi dilaksanakan secara serentak dan menjadi di peringkat akar umbi. Kementerian juga katanya akan melancarkan Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia dan Pelan Tindakan Masyarakat India. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menjalin kerjasama dengan jabatan dan agensi penguasaan lain dalam membantras penjualan rokok tidak sah. Jelas Timbalan Menterinya Datuk Rasul Wahid, ia termasuk kesalahan menggunakan cap dagang palsu, menggunakan pelekat cukai keselamatan kastam palsu, meletakkan perihal dagangan palsu dan tiada alamat pengeluar, pengedar atau penghilang. Sebanyak 2.13 juta pemeriksaan premis di seluruh negara telah dilaksanakan yang mana menghasilkan 7 tindakan kes melibatkan rokok tidak sah seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi dan rampasan barang bernilai 3.381 juta ringgit. Sementara itu, beliau memaklumkan hasil kajian semula pasaran sektor makanan dengan kerjasama Suruhan Persaingan Malaysia MyCC merumuskan berlaku ketidakcekapan rantaian bekalan yang bersifat bukan kartel. Bagi mengurangkan beban kesan kenaikan harga bekalan keperluan, lebih 1.23 juta penduduk luar bandar menerima manfaat daripada program penyeragaman harga dan program pengedaran barang perlu LPG dan community drumming.
Ia melibatkan 802 kawasan luar bandar tahun ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui RM ke-12 antaranya menumpukan fokus kepada penduduk terjejas COVID-19 dan menyediakan pelbagai inisiatif dan insentif perumahan. Malah akan meningkatkan pembinaan rumah mampu milik RMM bagi mencapai sasaran 500,000 unit bagi tempoh 2021 hingga 2025. Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Ismail Muttalib ketika sesi penggulungan rancangan Malaysia ke-12 peringkat kementerian memaklumkan ia termasuk projek perumahan rakyat PPR, rumah mesra rakyat, kediaman SPNB, perumahan prima dan perumahan penjawat awam Malaysia. Selaras dengan strategi RMK ke-12 iaitu meningkatkan bekalan rumah mampu milik kepada kumpulan sasar strategi C1, Kementerian akan memastikan pelaksanaan projek-projek perumahan di seluruh negara terutamanya projek rumah mampu milik bagi golongan B40 terus diberi perhatian lebih inklusif, berdaya huni dan berkualiti. Penubuhan jawatankuasa penyelaras pelaksanaan 500,000 unit rumah mampu milik di bawah MK12. Jawatankuasa ini ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan dan pencapaian penyediaan bekalan perumahan oleh 15 agensi penyedia perumahan selain daripada KPKT, kerajaan negeri dan swasta berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran 500,000 unit rumah dalam tempoh RMK ke-12 ini. Sementara itu, penduduk di 3,636 unit PPR yang terkesan COVID-19 diberi pengecualian pembayaran sewa selama 7 bulan iaitu pada Mac 2020 hingga September 2020 dan penangguhan pembayaran sewa selama 22 bulan dari Mac 2020 hingga Disember ini bagi PPR sewa untuk dimiliki di bawah KPKT melibatkan 4,650 unit. KPKT turut mencadangkan skim bantuan bayaran rumah sewa bagi membantu golongan B40. Manakala seramai 124 keluarga menerima surat tawaran Rumah Ikram Keluarga Malaysia dan 1,876 unit rumah lagi akan dibuat pengisian secara berperingkat. Kementerian Pembangunan Luar Bandar komited memastikan pelaksanaan program perumahan rakyat termiskin PPRT diterima kumpulan sasar. Timbalan Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata asas pemilihan penerima adalah menerusi bank data sistem e-Kasih. Walau bagaimanapun, Kementerian masih lagi menerima dan menimbangkan permohonan selain daripada sistem berkenaan iaitu melalui perakuan dan pengesahan daripada mesyuarat fokus grup pembasmian kemiskinan peringkat daerah atau negeri atau jawatan kuasa yang setara dengannya di peringkat negeri ataupun daerah. Beliau turut menjelaskan permohonan individu juga boleh dibuat secara dalam talian dan akan dipertimbang oleh jawatan kuasa di peringkat kementerian berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Menerusi peruntukan RM2.1 bilion, pelaksanaan program perumahan rakyat termiskin PPRT disasar mendapat membina dan membaik pulih 75,000 rumah khusus untuk golongan miskin dan miskin tegar di luar bandar. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK merubuhkan konsortium penyelidikan mekanisasi dan automasi sawit Markop bagi meningkatkan teknologi penggunaan jentera bagi mengoptimumkan kecekapan operasi di ladang sawit. Jelas Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berkata ia sekaligus mengurangkan kebergantungan negara kepada tenaga kerja asing dalam sektor berkenaan. Markop juga memberi fokus pada aktiviti penuaian sawit kerana sehingga 80% penggunaan buruh asing adalah tertumpu kepada aktiviti tersebut. Selain itu, penubuhan Markop diharapkan dapat menghasilkan teknologi terkini untuk diadaptasikan oleh industri seperti drone, robotik dan pelbagai lagi komponen IR 4.0 dalam operasi perdagangan sawit. Selain itu, pelbagai insentif disediakan melalui pemberian diskaun cantas, mengadakan pertandingan antarabangsa untuk menghasilkan teknologi mekanisasi, skim pemerkasa iaitu skim pemberian jentera oleh Koperasi Penanam Sawit. Akademi Sains Malaysia sedang melaksanakan pembangunan platform digital perkongsian data penyelidikan di peringkat universiti.
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba menjelaskan inisiatif itu merupakan kaedah terbaru perkongsian data dan kepakaran antara penyelidik tempatan dengan penyelidik antarabangsa dalam menghadapi perubahan pantas dalam bidang sains dan teknologi. Peningkatan ini dijangka akan dapat mempercepat proses pembelajaran dan penyelidikan agar sejajar dengan perkembangan semasa dalam bidang sains dan teknologi. Pembangunan platform ini dijadual siap pada akhir bulan Jun 2022. Kementerian juga katanya telah melaksanakan beberapa inisiatif lain untuk seragamkan semula rantaian ekosistem pendidikan dan pembangunan negara. Penyelarasan urusan perkahwinan golongan orang kurang upaya OKU telah dilaksanakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Idris Ahmad berkata antaranya melaksanakan kursus pra-perkahwinan Islam khas bagi golongan berkenaan. Pembangunan pelan tindakan OKU Muslim yang mendukung pelan tindakan OKU kebangsaan dan juga dasar OKU negara yang sedia ada di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Perkara ini akan diambil kira dan dibincangkan untuk diberi perhatian dalam penggubalan pelan tersebut. Dalam pada itu, industri halal akan diberi tumpuan ke arah merancangkan pertumbuhan industri strategik berimpak tinggi. Justru Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM turut akan menumpukan usaha mengeksport kepakaran dengan memberi khidmat latihan teknikal dan sumbangan kepakaran berkaitan pensijilan standard dan pembangunan produk halal kepada badan-badan halal serta syarikat pengeluar di luar negara. Jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah JKK-MAR telah ditubuhkan bagi memastikan semua inisiatif di bawah Pelan Anti Rasuah Nasional NACP dilaksanakan dengan berkesan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Ermayati Samsudin berkata sebanyak 82 inisiatif digariskan berasaskan keperluan penambahbaikan berterusan. Banyak 33 inisiatif di bawah jangka masa pendek iaitu bermula daripada Januari 2021 hinggalah Disember 2022 dan 49 inisiatif di bawah jangka masa panjang Januari 2021 sehingga Disember 2023. Laporan kemajuan NACP bagi tahun 2020 dan 2021 pula akan dikeluarkan pada penggal kelima Parlimen ke-14 bagi tahun 2022 iaitu tahun depan. Dalam pada itu, beliau menegaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM komited memberi fokus kepada isu-isu ketirisan dana, isu kepentingan awam dan keselamatan negara. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan melaksanakan inisiatif utama Pelan Tindakan Industri Sukan dan membangunkan akaun satelit sukan. Timbalan Menterinya Datuk Seri T. Liangke berkata, ia selaras strategi D3 dalam RM ke-12 yang menjurus kepada sumbangan industri sukan sebagai salah satu sumber baharu kepada kemakmuran ekonomi negara yang perlu dipromosikan secara komprehensif. Pelan tindakan industri sukan yang akan dibangunkan ini akan mengambil kira beberapa elemen penting. Antaranya ialah KBS akan bertindak sebagai peneraju utama kepada pemekasaan industri dengan menyediakan ekosistem industri sukan negara yang berupaya menyatukan semua penggiat dan pemain industri sukan di dalam satu rangkaian hubungan kumpulan yang besar. Yang dua, KBS juga akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dan secara tidak langsung melalui pendekatan pengkomersialan dan pengkorporatan industri sukan. Pembangunan dan perkembangan industri sukan dijangka dapat melahirkan ramai usahawan sukan yang akan mendapat mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Kuala Lumpur akan memberikan pertimbangan sewajarnya untuk menyertai projek-projek pembangunan semula di Afghanistan. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamarudin Jaafar memberitahu perbincangan bagi meninjau peluang kerjasama dengan rakan sejawat termasuk Menteri Luar Negeri Turki, Qatar dan Indonesia serta Setiausaha Agong OIC telah dibuat. Jalinan kerjasama ini termasuk dalam bidang fizikal seperti infrastruktur dan bina upaya bagi rakyat Afghanistan. Dari aspek pembangunan semula Afghanistan, berdasarkan kepakaran negara, Malaysia akan menawarkan pengalaman dan kepakaran negara
dalam sektor ekonomi digital, industri halal, pendidikan, pembangunan dan pengurusan lapangan terbang, pembangunan dan perancangan bandar dan perkhidmatan perbankan Islam dan takaful. Skop bidang kerjasama akan diperluaskan berdasarkan kepada keperluan semasa Afghanistan. Dalam pada itu, Malaysia kekal komited memperkukuh serta memperluas jalinan hubungan dan kerjasama dua hala dengan Republik Indonesia ke tahap lebih komprehensif. Baik, Dewan Negara meluluskan usul rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 Rancangan Pembangunan Negara untuk tempoh 2021 hingga 2025. RM ke-12 dibentangkan Perdana Menteri di Dewan Negara pada 12 Oktober lepas dan dibahaskan selama 4 hari melibatkan 40 senator disusuli penggulungan oleh 27 kementerian selama 2 hari. Usul rancangan Malaysia ke-12 yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hendaklah dipersetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. COVID-19 memberi impak kepada rakyat. Kisah mereka kami kongsikan. Harapan mereka kami suarakan. Semuanya dalam laporan eksklusif menjelang bajet 2022, 22 hingga 28 Oktober di Berita Perdana. Baik, harga jualan residensi keluarga Malaysia RKM boleh menjadi tarikan kepada pembaju untuk membangunkan 100% komponen RKM tanpa melibatkan dana kerajaan di atas tanah milik kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias, ia setelah mengambil kira kos-kos yang perlu ditanggung pemaju. Jelasnya, ini meliputi kos tanah, kos pembinaan, kos infrastruktur, kos fasiliti, caj sumbangan dan pematuhan, kos pembiayaan dan lain-lain kos yang terlibat. Cuma untuk rekod, saya nak jelaskan di Dewan Negara ini, residensi wilayah seperti yang saya sebut, kita ada perancangan untuk bina 80,000 unit. Yakni daripada program 2018 sehingga 2028. Dan setakat ini 54,000 Setakat ini dalam pembinaan sahaja, projek dan pembinaan daripada 80,000 tadi, projek yang dah siap 12,444. Selainnya dalam pembinaan dan juga dalam perintah pembangunan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Muhammad Ishamuddin Yahya. Kementerian Wilayah Persekutuan sebelum ini memperkenalkan residensi prihatin yang berharga di bawah RM200,000 dengan keluasan minima 750 kaki persegi seunit. Tujuannya menampung permintaan warga Wilayah Persekutuan daripada golongan berpendapatan rendah B40. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang merancang mewujudkan pusat kawalan komunikasi bertujuan memastikan setiap maklumat berkaitan dasar kerajaan disampaikan dengan tepat dan pantas kepada masyarakat. Ia meliputi informasi berkaitan COVID-19 dan program vaksinasi. KKMN telah mengatur strategi penyampaian maklumat yang eksklusif dan inklusif dalam perkara ini. Pengaturan laporan-laporan berbentuk berita, temu ramah, rancangan bual bicara, rancana dan sebagainya dimantapkan dengan pembentangan fakta-fakta klinikal, akademik dan variasi. Bentuk persembahan juga dipelbagaikan dengan grafik, infografik dan videografik yang menarik juga disebarkan kepada orang ramai bagi menarik minat mereka tentang fakta-fakta yang agak teknikal dan bentuk saintifik. Penyampaiannya melibatkan keseluruhan jentera di bawah kementerian termasuk program pengesanan liputan frekuensi internet di kawasan pedalaman dan menaik taraf pencawang komunikasi atau membina yang baru. Datuk Zahidi yakin tindakan bersepadu ini akan memastikan penduduk di bandar dan luar bandar mendapat liputan talian lebih baik dan penyampaian maklumat dapat dilaksana dengan lebih berkesan.
Jumlah layanan portal sebenarnya .my meningkat mendadak sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Sejak Januari 2020 hingga Ogos tahun ini, 168.31 juta layanan diterima atau puratanya 9.4 juta hits setiap bulan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zaidi Zainul Abidin berkata, sejak dilancarkan pada Mac 2017 hingga September 2021, jumlah layanan keseluruhan portal tersebut mencecah lebih 275 juta. Untuk tempoh Januari 2018 hingga Disember 2019 sahaja, 63.7 juta layanan diterima atau secara purata 2.65 juta hits setiap bulan. Peningkatan mendadak sebanyak 260% terhadap purata hits layanan setiap bulan sebelum ini selepas pandemik menunjukkan kesedaran masyarakat untuk menyemak berita yang diragui keasliannya. Secara tidak langsung menunjukkan keupayaan usaha kerajaan dalam membudayakan amalan menyemak, terutamanya dalam keadaan kecemasan kesihatan awam melibatkan COVID-19 di masa ini. Pasukan Respon Pantas PRP pula berjaya membuat 486 penafian berita palsu sejak 24 Mac 2020 hingga 20 September lalu. Daripada jumlah itu, sebanyak 210 atau 43.84% penafian berita palsu adalah berkaitan COVID-19. Sejak 18 Mac 2020 hingga 10 Oktober lalu, polis telah membuka 324 kertas siasatan membabitkan kes penyebaran berita palsu atau berita yang boleh mengakibatkan kegusaran awam. Daripada angka itu, 50 kes telah dituduh di mahkamah. 131 kes lagi diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut, manakala 7 kes sebagai kertas untuk simpanan. Sementara baki 136 kes masih disiasat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sentiasa cakna dan bersiap sedia dalam membendung penyalahgunaan media sosial khususnya aplikasi WhatsApp dan Facebook yang mampu mencetuskan kegusaran dalam kalangan orang ramai. Antara strategi yang dilaksanakan adalah menerusi kaedah mendidik, mencegah dan memkuatkuasakan undang-undang. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Muhammad Zahid Mat Arif. Baik, ini pula usaha menstabilkan harga ayam di pasaran. Kerana itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan mengadakan perbincangan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Kewangan bagi mencari penyelesaian jangka panjang yang munasabah dan boleh dilaksanakan kerajaan. Timbalan Menteri Datuk Rasul Wahid berkata, kenaikan harga ayam dan telur ayam baru-baru ini berpunca daripada kenaikan harga makanan ayam atau dedak yang bahan-bahannya diimport dari luar negara. Peningkatan ketara harga jagung, soya dan lain-lain bahan utama makanan ayam menyebabkan kos pengeluaran syarikat meningkat. Antara langkah yang diambil KPDN HEP termasuk sesi libat urus dengan peternak dan peladang ayam serta pemeriksaan dan pemantauan menyeluruh di semua peringkat rantaian bekalan ayam. Dengan libat urus pemain-pemain nasir ini, mereka memohon untuk pastikan harga ayam ini stabil. Mereka memohon kemudahan supaya kerajaan memberi pinjaman mudah ataupun soft loan selama tempoh 2 hingga 3 tahun. Dan hasrat tersebut telah kita kemukakan kepada pihak kerajaan ataupun pihak MOF untuk menelitinya. Dan kita juga mendidik pengguna untuk menggunakan price catcher supaya dapat membandingkan harga ayam dalam market dan harga ayam di pasaraya. KPDN HEP turut mewujudkan pasukan petugas khas bagi menangani isu kenaikan harga ayam di pasaran secara terus di kawasan yang didapati terdapat aduan kenaikan harga. Lebih 16,000 pendatang asing tanpa izin parti dan 1,158 tekong ditahan dalam tempoh 17 bulan pelaksanaan Ops Benteng. Manakala nilai rampasan keseluruhan sejak Mei 2020 hingga Oktober tahun ini mencecah RM644 juta. Operasi bersepadu yang dinamakan sebagai Operasi Benteng ini ada 3 komponen yang berhormat. Operasi maritim iaitu di mana aset-aset di bawah kawalan agensi penguatkuasaan telah diatur gerakkan dalam perairan negara untuk membendung sebarang aktiviti pencerobohan sempadan negara. Sebanyak 22 buah kapal dan 120
bot pemintas telah diatur gerak dalam operasi maritim yang melibatkan seramai 100 pegawai dan 1,178 anggota. Kedua, operasi darat yang berhormat. Operasi Sekatan Jalan Raya SJR Darat sebanyak 472 memandangkan perisytiharan pelan pemulihan negara secara berfasa di seluruh negara telah digerakkan. Keanggotaan operasi daratan telah melibatkan seramai 554 pegawai dan 10,668 anggota daripada semua agensi penguatkuasaan yang terlibat. Dan ketiga, operasi udara. Bagi operasi udara, aset-aset penguatkuasaan yang terlibat telah melaksanakan operasi penerbangan yang melibatkan 2,822 sorties, iaitu penerbangan yang merangkumi 8,288.9 jam penerbangan dan 1.3 juta batu nautikal jarak penerbangan merangkumi perairan Malaysia khasnya di kawasan titik panas atau hotspot. Bagi penugasan drone sebanyak 2,809.8 jam penerbangan yang melibatkan 7,869 sorties telah berjaya dilaksanakan. Penugasan ini telah melibatkan seramai 217 orang pegawai dan 994 anggota. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Jeffrey Din Atan. Baik, Dewan Negara merakamkan ucapan takziah kepada keluarga anggota bomba Allahyarham Muhammad Dia Cik Jusoh yang meninggal dunia 3:11 pagi ini ketika terlibat membantu mangsa banjir di Melaka. Allahyarham Muhammad Dia meninggal dunia selepas lemas ketika operasi menyelamat mangsa banjir di kampung Sungai Putat Air Keruh, Melaka semalam. Permogian beliau satu kilang yang besar kepada negara dan pasukan bomba. Maka saya mohon Tan Sri kalau diizinkan untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia teruskan patuh SOP walaupun anda telah lengkap vaksinasi. Saya Mohan Cina Sami, selamat malam dan salam hormat.